أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا 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 سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatullahi wassalamuhu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi syurafa wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa waffa wa wafa. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidna ilman nafi'a warzuqna fahman wasi'a wa alhiqna bis-salihin. Ya Allah, ya Tuhan kami, tambahkanlah kami ilmu pengetahuan yang bermanfaat, rezekikanlah kami dengan kefahaman yang luas, dan hubungkanlah kami bersama orang yang saleh. Amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan dan puan-puan, para sahabat yang dirahmati Allah sekalian, syukur alhamdulillah di atas limpahan kurniaan Allah, kita masih lagi diberikan kesempatan pada pagi ini 15 April 2020 samaan hari Rabu, untuk solat terbaru kita, itulah solat talaqi surah pilihan, talaqi surah pilihan TSP. Dan insya-Allah pada pagi ini kita akan sama-sama bertalaqi satu surah yang sangat penting dalam kehidupan kita, satu surah yang sangat dekat dengan diri kita, itulah surah Yasin. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Selamat datang tuan-tuan dan puan-puan. Teruskan like, komen dan share. Like, komen dan share. Like, komen dan share. Baik, saya mulakan awal-awal online tadi dengan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala.
istighfar, memohon ampun atas segala kesalahan dan dosa-dosa, dan berzikir. Moga-moga Allah memberikan ketenangan ke dalam hati kita, insya-Allah. Baik, dan insya-Allah setiap pagi apabila saya mulakan siaran ataupun mulakan online, saya mengajak diri saya dan semua, kita akan beristighfar sebanyak 10 kali. Kita akan beristighfar sebanyak 10 kali. Itulah dengan istighfar, astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah rabbal baraya artinya aku beristighfar kepada Allah, Tuhan yang menciptakan sekalian makhluk. Al-baraya maksudnya sekalian makhluk. Astaghfirullah minal khataya, dan aku beristighfar kepada Allah daripada segala kesalahan, daripada segala dosa. Dan kita akan juga beristighfar sebanyak 10 kali, bukan sekadar di bibir mulut, bahkan di hati kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mengampunkan kesalahan dan dosa kita, insya-Allah. Dan selepas kita beristighfar, kita akan berzikir sedikit. Itulah dengan zikir, tasbih, tahmid, tahlil dan juga takbir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Jadi kita akan berzikir. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan berzikir, dengan mengingati Allah, hati kita akan menjadi tenang, insya-Allah. Jadi kita nak baca Al-Quran, kena istighfar banyak-banyak, dan hati kena tenang. Okey, alhamdulillah dah ramai dah bersama-sama dengan kita, ada 50 lebih. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan, semoga Allah memberkati pertemuan kita dan juga memberikan semangat dan istiqamah kepada kita. Okey, sebelum saya memulakan talaqi surah Yasin pada pagi ini, saya nak respon sikit daripada tuan-tuan dan puan-puan. Semua dah bersedia ke belum? Dah bersedia? Type sedia. Semangat sikit. Type sedia. Okay, sedia bukan sekadar untuk diri kita, hidupkan handphone, orang kata onkan kita punya Facebook, tetapi kalau boleh sediakan dengan senaskah Al-Quran, sediakan senaskah Al-Quran, ataupun kalau tak nak ambil Al-Quran besar tu, ambillah surah Yasin yang banyak dekat rumah kita tu, saya yakin. Dan sediakan juga sebatang pen dan juga sebuah buku nota. Sebab kita kena catatlah mungkin apa-apa perkongsian saya akan sebutkan nanti. Ada yang dah komen sedia. Okey, semangat, masya-Allah, tabarakallah. Okey, saya ulang balik, tolong sediakan senaskah Al-Quran ataupun senaskah surah Yasin, supaya surah Yasin ni berada di hadapan kita. Saya tak mahu saya je yang baca, sebab tuan-tuan dan puan-puan pun akan baca pelan-pelan ataupun ikutlah secara baris demi baris, ayat demi ayat, kalimah demi kalimah. Kemudian sediakan juga sebatang pen dan buku nota untuk mencatat apa-apa perkongsian yang lebih lagi berkaitan dengan hukum-hukum tajwid yang simple-simple, yang mudah-mudah yang akan saya kongsikan nanti, insya-Allah. Okey, so alhamdulillah dah ramai dah 70 lebih dah yang bersama-sama dengan kita. Baik, tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, sebelum kita membaca surah Yasin ini, izinkan saya berkongsi sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang keutamaan ataupun kelebihan surah Yasin. Keutamaan ataupun kelebihan surah Yasin. Moga-moga kita tahu kelebihan dan keutamaan surah Yasin ni, lebih bersemangat kita nak belajar dia supaya boleh baca dengan betul dan boleh kita beramal dengannya. Baik. Diriwayatkan daripada Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca surah Yasin pada waktu pagi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca surah Yasin pada waktu pagi. Riwayat At-Tabarani dalam Al-Awsat. Baik. Jadi nak cerita bahawasanya Rasulullah akan membaca surah Yasin waktu bila? Waktu pagi. Hari-hari yang dimulai oleh Rasulullah awalnya dimulai dengan surah Yasin. Ini kita boleh amal ni, kalau boleh lepas ni bila kita dah talaki, dah boleh baca dengan baik,
Bukan hanya kita baca seminggu sekali kan. Orang Melayu kita surah Yasin ni seminggu sekali je lah kan, malam Jumaat. Itu pun kalau ke masjid ataupun ke surau. Kalau tak ke masjid, tak ke surau, mungkin surah Yasin pun tak kenal dia ataupun tak baca dia. Baik, jadi Rasulullah mengamalkan surah Yasin, membacanya pada setiap pagi, ataupun pada waktu pagi. Baik, di dalam hadis yang lain disampaikan daripada Atha bin Rabbah radhiyallahu anhu, telah sampai kepadaku bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Okay, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, sesiapa yang membaca surah Yasin pada awal siang, awal siang maksudnya awal pagilah, keperluan-keperluannya akan dipenuhi. Keperluan-keperluan dia, hajat-hajat dia akan dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Ad-Darimi. Baik. Jadi tuan-tuan dan puan, para sahabat yang dirahmati Allah sekalian, cukuplah dengan dua hadis ini yang saya kongsikan tentang keutamaan ataupun kelebihan surah Yasin. Pertamanya, Rasulullah sering membacanya di waktu pagi, dan yang keduanya pula Rasulullah membaca surah Yasin pada awal siang, dan Rasulullah sebut sesiapa yang membacanya pada awal siang ataupun awal pagi, keperluan-keperluan hidupnya akan dipenuhi ataupun akan disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Maha besarnya Allah Subhanahu wa taala kerana telah memberikan satu ilmu kepada kita pada pagi ini, nak cerita tentang kelebihan ataupun keutamaan surah Yasin. Jadi marilah saya mengajak diri saya dan semua, kita kena kuat istiqamah ataupun kena kuat bersemangat untuk membaca surah Yasin. Tak kiralah waktu-waktu bila pun, tetapi kalau berpandukan hadis yang kita bacakan tadi, kita membaca surah Yasin pada setiap awal pagi ataupun di awal siang kehidupan kita dalam melayari kehidupan yang sementara di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala ini. Tetapi ingat, nak baca surah Yasin kena belajar, kena talaqi, jangan baca lebih kurang cincai-cincai begitu sahaja. Jadi atas asbab itulah mudah-mudahan dengan slot ataupun siri perkongsian kita bersama-sama pada pagi ini dan pagi-pagi yang seterusnya dapat menjadikan kita orang yang pandai membaca surah Yasin. Pandai itu bukan maksudnya kita terror 100%, tak. Sekurang-kurangnya kita boleh membacanya dengan baik, betul huruf-hurufnya, sempurna baris-barisnya, cantik kalimah-kalimahnya, dan ayat itu pun dibaca betul dari segi waqaf, wasal. Waqaf ni maksudnya berhenti, wasal tu maksudnya sambung. Jadi kita nak tahu bagaimanakah kita nak membaca surah Yasin ini dengan betul sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, itu sebagai mukadimah. Sebagai mukadimah untuk pertemuan kita pada pagi ini, siri pertama, talaqi surah Yasin, untuk slot talaqi surah pilihan kita TSP, insya-Allah. Okey, alhamdulillah ada 70 orang yang bersama-sama dengan kita. Macam biasa, tolong like, komen dan share. Like, komen dan share. Okey, tuan-tuan dan puan, sedikit lagi saya nak tambah dalam mukadimah ni. Setiap sesi kita, saya tidak akan membaca ayat yang terlalu banyak. Saya tidak akan membaca ayat yang terlalu banyak, tapi mungkin hari ini kita akan lihat daripada ayat pertama sehinggalah ayat yang ke-8. Sebab kalau tuan-tuan buka Al-Quran kan, kalau buka Al-Quran pada muka surat 440, itu kalau dalam Al-Quran lah, surah Yasin ni duduknya dia pada muka surat 440. Kalau orang yang biasa baca Quran, dia tahulah muka surat surah Yasin ni muka surat 440. Tapi kalau surah Yasin yang naskah Yasin saja tu, tu cerita lain lah. Okay? Surah Yasin dalam Al-Quran pada muka surat 440. Dan kalau kita lihat surah Yasin pada muka surat 440 tu, ayat pertama hingga ayat yang ke-12. Ayat pertama hingga ayat yang ke-12 sahaja. Kemudian barulah disambung pada muka surat 441, 442, 443, 444 dan 445. Okey, itulah muka surat surah Yasin di dalam Al-Quran. Daripada muka surat 440
441, 442, 443, 444, 445. Artinya 6 muka surat di dalam Al-Quran. Itulah Quran Rasam Uthmani lah. Quran Rasam Uthmani yang biasa kita gunakan. Dan surah Yasin duduknya ia di dalam juzuk yang ke-22. Duduknya ia di dalam juzuk yang ke-berapa? Juzuk yang ke-22. Juzuk yang ke-22. Kita tahu juga sekurang-kurangnya kita dapat ilmu surah Yasin ni di dalam juzuk 22 rupanya ya. Ingatkan juzuk 5, ingatkan juzuk 6. Tak, di dalam juzuk yang ke-22. Dan satu lagi yang saya nak kongsikan, ni benda-benda ni kadang-kadang kita tak ambil tahu pun kan, kita tak ambil kisah pun. Surah Yasin ni dia adalah surah yang ke-36 di dalam Al-Quran. Surah yang ke berapa? Surah yang ke-36. Ni catat. Sebab tu saya minta sediakan pen, sediakan buku nota supaya kita boleh catat apa-apa perkongsian tambahan yang saya kongsikan. Surah yang ke berapa tuan-tuan dan puan? Surah yang ke-36 daripada 114 surah di dalam Al-Quran. Quran ada 114 surah. Dan surah Yasin kedudukannya adalah pada surah yang ke-36. Surah yang ke-36. So kita dapat ilmu. Alhamdulillah kan. Syukurlah. Nur Arifin surah ke-36 juzuk 22. Ya, terima kasih. Tolong komen kat situ untuk kawan-kawan kita boleh nampak kan pada komen tu. Surah ke-36 juzuk ke-22. Baik, begitu juga tuan-tuan dan puan-puan, surah Yasin ini disebut sebagai surah Makkiyah. Surah apa? Surah Makkiyah. Apa maksud surah Makkiyah? Itulah surah yang diturunkan di Mekah. Surah yang diturunkan di Mekah. Dia ada dua. Kalau kita belajar dalam ulumul Quran, dia ada dua, surah Madaniyah dan surah Makkiyah. Begitu juga ayat Madaniyah ataupun ayat Makkiyah. Ayat-ayat lah. Kalau surah-surah lah. Apa maksud Makkiyah ataupun Madaniyah? Kalau Makkiyah, yakni surah yang diturunkan di Mekah sebelum Rasulullah berhijrah ke Madinah. Dan kalau surah ataupun ayat Madaniyah, itulah surah atau ayat yang diturunkan di Madinah. Itulah selepas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhijrah. Rasulullah berhijrah dari kota Mekah ke Madinah, maka bila Rasulullah duduk di Madinah, ada ayat-ayat Al-Quran pula yang diturunkan di Madinah. Baik, satu lagi fakta yang saya nak kongsikan juga. Surah Yasin ada berapa ayat? Surah Yasin ada berapa ayat? Surah Yasin ada 83 ayat. Selama ni aku baca surah Yasin, baca je kan, tak tahu pun dia rupa-rupanya ada 83 ayat. Tak banyak sangat kan, 83 je kan, 83 je. Bukannya sampai 100 ayat, 200 ayat. Tak, dia surah yang sederhana, tak panjang, tak pendek kan, 83 ayat sahaja. Okey, so itulah fakta-fakta yang saya nak kongsikan. Pertama tadi saya cerita tentang keutamaan ataupun kelebihan surah Yasin. Keutamaan ataupun kelebihan surah Yasin. Saya ulang balik, Rasulullah sering membaca surah Yasin pada waktu pagi. Baik, itu yang pertama. Yang keduanya, Rasulullah juga menyatakan sesiapa yang membaca surah Yasin pada awal siang ataupun awal pagi, keperluan-keperluannya akan dipenuhi. Yang ini dipenuhi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Surah Yasin ini mudah-mudahan dengan dia membacanya di awal pagi, urusan hidup dia, keperluan hidup dia akan dipermudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Kemudian tadi saya kongsikan juga surah Yasin ni duduknya ia di dalam juzuk yang keberapa? Juzuk yang ke-22. Baik. Sebenarnya pada muka surat 440 dan 441 pada juzuk yang ke-22. Tetapi pada muka surat 440 dan 441 pada juzuk 22. Tapi muka surat 442, 443, 444 dan 445 itu dah masuk juzuk 23. Sikit je. Sikit sahaja di dalam juzuk yang ke-22, tetapi yang lebihnya di dalam juzuk yang ke-23. Kalau kita buka dalam Al-Quran, kita boleh lihatlah dengan jelas kat situ.
Okey, surah Yasin juga merupakan surah yang keberapa di dalam Al-Quran? Surah yang ke-36. Dari segi kedudukannya, dia adalah merupakan surah yang ke-36. 36. Dan dia adalah surah Makkiyah, surah yang diturunkan di kota suci Makkah Al-Mukarramah sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke Madinah. Dan surah Yasin juga mempunyai 83 ayat. 83 ayat sahaja. Okey, so itulah tentang fakta-fakta yang kita kena tahu berkaitan dengan surah Yasin. Okey, boleh? Alhamdulillah. Okey, tolong like, komen macam biasa, share. Okey, kalau tak erti nak komen apa-apa, komen je Alhamdulillah, banyak-banyak zahirkan kesyukuran kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Okey, baik tuan-tuan dan puan, alhamdulillah 80 lebih dah bersama-sama dengan kita pada pagi ini. Okay, untuk makluman sebenarnya kita bersiaran di dua page sajalah saya nak cuba di dua page. Pertama di page saya sendiri Ustaz Syahrul Nizam Talib, dan satu lagi di page Quran Superb Center QSC, Quran Superb Center QSC. Sajalah kami nak try untuk online ataupun bersiaran juga di page tersebut untuk kita lihat dari segi sambutan, dan secara tak langsung nak memperkenalkan page kami. Itulah Quran Superb Center, pusat pengajian Al-Quran dewasa dan kanak-kanak yang terletak di Seri Rampai Business Park Kuala Lumpur. Seri Rampai Business Park Kuala Lumpur bersebelahan dengan Wangsa Maju. Okey, baik, alhamdulillah tuan-tuan dan puan. Semua dah ready Semua dah bersedia? Okey, kalau dah bersedia, insya-Allah kita akan memulakan membaca surah Yasin secara tak langsung. Bila kita membaca surah Yasin ni, kita niatkanlah untuk dihadiahkan pahalanya kepada ahli keluarga kita, para ibu bapa kita yang telah meninggal dunia, dan seluruh muslimin muslimat, mukminin mukminat yang telah kembali ke rahmatillah. Semoga roh mereka ditempatkan bersama orang-orang yang beriman, insya-Allah. Baik, kita mulakan dengan membaca surah Al-Fatihah. Tuan-tuan dan puan, sebelum kita membaca Al-Quran, kita akan mulakan dengan membaca surah Al-Fatihah. Baik, ikut perlahan-lahan kita baca surah Al-Fatihah dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Okey, baik, alhamdulillah tuan-tuan dan puan, kita telah sama-sama membaca suratul Fatihah, surah pembukaan, dan moga-moga segala urusan kita dipermudahkan Allah apabila kita memulakan sesuatu perkara dengan Ummul Quran ataupun Ummul Kitab, itulah surah Al-Fatihah. Okey, baik, alhamdulillah. Okey, semua lihat kepada surah Yasin masing-masing saya akan baca, tuan-tuan dan puan akan ikut perlahan-lahan. Saya baca kemudian saya senyap. Jadi bila waktu saya senyap itulah tuan-tuan dan puan baca. Jadi bila saya senyap, saya senggang masa sikit tu, tuan-tuan dan puan baca. Jadi saya tak nak saya seorang je baca. Ini bukan televisyen ini bukan tontonan orang kata televisyen, tak. Kalau televisyen dia sahala kan. Sahala maksudnya orang tu je lah bercakap ataupun saya je lah bercakap kan. Tapi ini bukan macam televisyen, tetapi ini interaktif. Walaupun saya tak mendengar suara tuan-tuan dan puan, tetapi saya boleh menganggap tuan-tuan dan puan sedang mengikuti bacaan surah Yasin yang akan sama-sama kita talaqikan ini. Dan setiap ayat yang saya baca,
Pertama saya baca, kemudian tuan-tuan dan puan-puan ikut, kemudian saya akan terus baca terjemahan. Ini sebagai satu tambahan lah. Sebagai satu tambahan, bila kita baca ayat Al-Quran, kalau boleh kita nak tahu apakah artinya ataupun terjemahan dia. Bukan maksud, maksud ni Allah yang mengetahuinya, tetapi erti ataupun terjemah. Terjemah balik bahasa daripada bahasa Melayu, bahasa Arab kepada bahasa Melayu kita. Sebab berapa ramaikah di kalangan kita agak-agak lah, selama kita duduk beramal surah Yasin, yang kita mengetahui ertinya ataupun terjemahan surah Yasin ni. Saya takkan syarahkan, apatah lagi nak mentafsirkannya. Cumanya saya akan membaca terjemahannya sahaja. Kita akan baca terjemahannya sahaja. Sekurang-kurangnya kita tahu, ini erti ayat ni, ini terjemahan ayat ni. Jadi kita nak tahulah, sekadar sepintas lalu sahaja. Baik, tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah 90 lebih dah bersama-sama dengan kita. Terus like, komen dan share. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Selamat datang tuan-tuan dan puan-puan, para sahabat yang baru bersama-sama pada pagi ini. Semoga kita semua diberkati Allah, amin ya rabbal alamin. Okey, kita mulakan membaca surah Yasin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Okey, bila saya senyap, tuan-tuan dan puan-puan baca. Itu dia punya rule dia, ataupun dia punya panduan dia. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Ayat yang pertama surah Yasin. Yasin. Sallallahu alaihi wasallam. Okey, di sini ada satu rahsia saya nak kongsikan kepada tuan-tuan dan puan-puan. Mungkin ramai yang akan berkata, baru tahu. Baru tahu. Baik, tuan-tuan dan puan, apa yang pernah saya talaki daripada guru saya dahulu, apa yang saya talaki daripada guru saya dulu, siapakah guru saya? Antaranya, secara khususlah, saya bertalaki daripada awal Al-Quran sehinggalah khatam, termasuklah surah Yasin di dalamnya. Almarhum Tuan Guru Haji Abdul Hamid bin Haji Saleh, rahimahullahu ta'ala. Itulah Tuan Guru talaki Al-Quran bersama saya. Sewaktu saya belajar di Kelantan dahulu. Itulah beliau tinggal di Gunung, Bacok, Kelantan, ataupun lebih tepat kampungnya Kampung Surau Batu. Kampung Surau Batu di Gunung, Bacok, Kelantan. Dan Tuan Guru Haji Abdul Hamid bin Haji Saleh ni, dia belajar daripada guru dia Tuan Guru Haji Abdul Rahman, Waqaf Baru, Kelantan. Dan Tuan Guru Haji Abdul Rahman, Waqaf Baru, Kelantan ni, dia belajar dengan gurunya Syekh Ahmad Hijazi, Syekh Ahmad Hijazi Al-Makki. Itulah seorang ulama Al-Quran di Kota Mekah. Sekitar tahun 1930-an, beliau mengajar Al-Quran di Makkah Al-Mukarramah dalam Masjidil Haram. Dan Syekh Ahmad Hijazi Al-Makki ini belajar Al-Quran daripada guru dia, kemudian daripada guru-gurunya, sampailah kepada para sahabat, sampailah kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya bacaan Al-Qurannya secara bersilsilah ataupun secara bersanad. Saya bersyukur sangat-sangat tuan-tuan dan puan-puan, kerana saya dapat belajar Al-Quran dengan seorang guru yang ada sanadnya ataupun ada silsilahnya. Walaupun guru Al-Quran tu ramai, tetapi kita kena cari guru-guru Al-Quran, terutamanya seorang daripadanya yang mempunyai sanad, kerana setiap bacaan Al-Quran kita ini mesti ada sanad. Apa erti sanad? Sanad ni artinya sandaran. Maksudnya kalau orang tanya kita, kau ngaji Quran dengan siapa? Barulah kita boleh cakap dengan ustazah saya, dengan ustaz saya. Kemudian orang akan tanya pula, ustazah awak tu ngaji dengan siapa? Jadi kita boleh bawa hujah tu supaya ilmu Al-Quran yang kita belajar ni ada sanadnya ataupun ada sandarannya. Jangan nanti orang tanya, kau ngaji Quran dengan siapa? Aku ngaji dekat YouTube je kan. Ngaji kat YouTube je. Ada zaman-zaman moden ni kan, orang mengaji dia tak jumpa guru, dia mengaji dekat YouTube je. Dia tiru bacaan tu melalui YouTube. Dia pasang Syekh Mishari Rashid Al-Afasi misalnya, dia baca, dia buka bacaan Syekh Mahmud Khalil Al-Husari, ataupun dia buka Syekh Abdul Rahman Sudaisi ke misalnya. So dia tiru kat situ je. Itu tak jadi.
kata guru saya itu tak jadi. Itu dipanggil bukan kita bertalaki, bukan kita mengaji betul. Itu mengajuk namanya. Bukan mengaji. Namanya apa? Mengajuk. Mengajuk-ngajuk je. Boleh komen? Mengajuk. Bukan mengaji ya. Mengajuk. Itu dipanggil kita ajuk-ajuk. Tiru-tiru. Sedangkan kita tak bertalaki secara face to face ataupun one to one, jumpa dengan guru. Yang kita ngaji macam ni boleh dikira tak? Boleh. Ada pendapat mengatakan boleh dikira sebab ada interaktif. Okey. Baik, jadi saya nak ceritanya surah Yasin ni di permulaan ayat yang pertama, bila kita baca Yasin, pertama jadi segi bacaan ya tu kena panjang 2 harakat. Ya 2 harakat, sin 6 harakat. Maryamah Zakaria mengajuk ya. Tok guru saya katalah, kalau orang mengaji tanpa guru, dia tiru lalu melalui YouTube, dia tiru melalui CD je, melalui radio je, itu orang panggil orang panggil mengajuk, bukan mengaji. Mengaji sebenarnya kena talaki. Okey. Jadi ya 2 harakat, sin 6 harakat. Ya. Okey, kalau kita gerak jarilah ya, 2 jari kan. Ya, kalau ketuk ataupun kita gerak ya 2 harakat. Sin 6 harakat. Yasin 2 harakat. 6 harakat untuk sin. Ya 2 harakat, kemudian sin 6 harakat. Okey. Baik, kemudian ini yang saya nak tambah, yang jarang kita dapat daripada mana-mana guru, melainkan guru yang mempunyai sanad. Kata guru saya, Yasin ni bila kita baca kali yang pertama, Yasin ni bila kita baca kali yang pertama, sebaik-baiknya, ini kalau di luar solat, kalau di luar solat, hendaklah kita berselawat dengan menyebut sallallahu alaihi wasallam. Selawat dengan sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Kerana kata ulama, Yasin adalah ismun min asma'in Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu nama daripada nama-nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila sebut satu nama daripada nama-nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hendaklah kita berselawat kepadanya. Hendaklah kita berselawat kepadanya. Dalam satu hadis Nabi pernah bersabda, al-bakhilu man dzukirtu indahu falam yusalli alai. Orang yang bakhil, orang yang kedekut adalah orang yang apabila disebutkan namaku, dia tidak pun berselawat kepadaku. Jadi kita jangan jadi orang yang bakhil, orang yang kedekut. Dengar nama Nabi disebut, senyap, buat dek je kan. Sepatut bila kita sebut Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Ahmad sallallahu alaihi wasallam, Mahmud sallallahu alaihi wasallam, Hamid sallallahu alaihi wasallam, Yasin pun sama juga sallallahu alaihi wasallam, Taha begitu juga sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya nak kongsikan kepada tuan-tuan dan puan-puan, mungkin ini pertama kalilah tuan-tuan dan puan-puan, sahabat-sahabat dengar, Yasin, Taha, dua surah Yasin dan surah Taha, dan 2 kalimah ini itulah Yasin dan juga Taha, kedua-duanya adalah ismun min asma'in Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu nama daripada nama-nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nama-nama baginda yang lain, nama-nama baginda yang lain. Tuan-tuan dan puan-puan pernah dengar tak satu selawat kan, dipanggil selawat Badar. Selawat ni banyak jenis-jenis dia. Salah satunya selawat Badar. Macam mana selawat Badar? Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Pernah dengar kan selawat ni? Ni namanya selawat Badar.
selawat badar. Bawah tu dia akan sambung pula. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Kan pernah dengar kan? Kenapa dinamakan selawat ni selawat badar? Kerana selawat ini menceritakan tentang para sahabat yang berjuang di dalam peperangan badar. Di dalam peperangan badar. Mengaji tanpa guru bukan mengaji namanya, tapi mengajuk seperti mengaji melalui YouTube ataupun melalui CD, melalui MP3, tiru-tiru gitu je kan. Itu dipanggil mengajuk, bukan mengaji. Okey, jadi kembali kepada Yasin, ismun min asma'in Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga Taha. Kedua-dua surah ni tuan-tuan dan puan, kalau kita membacanya daripada awal, baca yang pertama, kita berselawat dulu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ulang balik, kemudian barulah kita masuk kepada ayat yang kedua dan seterusnya. Contoh kalau kita baca surah Yasin lepas ni, okey, saya nak tegaskan ini hanya di luar solat, di luar solat. Tapi kalau di dalam solat janganlah janganlah selawat, hanya dalam hati saja. Kerana ada pendapat mengatakan ia tiada kaitan dengan solat, bimbang akan membatalkan solat kita. Jadi kalau kita baca surah Yasin lepas ni, kali pertama selawat dulu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kali kedua ulang balik, kemudian baru kita sambung ayat yang kedua dan seterusnya. Okey, contoh kita buat macam ni. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin sallallahu alaihi wasallam. Okey, selawat. Kemudian ulang balik. Yasin wal Qur'anil Hakim. Baru sambung ayat kedua dan seterusnya. Okey, nampak itu cara dia. Itu cara dia bila kita membaca surah Yasin. Jadi kali pertama kita baca ataupun kita lafazkan Yasin, kemudian selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian barulah baca kali yang kedua, dan barulah disambung pula ayat yang kedua dan seterusnya. Okey, dapat semua? Alhamdulillah banyak dapat ilmu pagi ni. Alhamdulillah dapat ilmu yang baru. Ya, itulah saya cakap. Benda-benda macam ni jarang kita perolehi, melainkan kalau kita belajar dengan cara yang betul, dengan guru yang betul, insya-Allah. Dan saya pun sebenarnya masih belajar, dan saya kongsikan apa yang saya tahu. Saya kongsikan apa yang saya tahu, dan sebenarnya banyak lagi yang saya tak tahu. Jadi saya talaki dengan guru saya macam tu. Jadi saya sampaikanlah apa yang disampaikan oleh guru saya. Sekadar itulah yang saya tahu. Okey, so ayat yang pertama, Yasin. Okey. Ya berapa harakat? 2. Sin berapa harakat? 6. Ya 2 harakat, sin tu panjangkan 6 harakat. Okey. So jangan tersalah panjang lah. Sebab kadang-kadang ada orang dia baca panjang tu salah. Yasin. Jadi ya tu panjang sangat. Sepatutnya ya tu 2 harakat je. Sin 6 harakat. Okey. Ataupun kadang-kadang ada orang salah baca. Dia baca sin tu pendek je. Yasin. Dia baca pendek je. Yasin. Sin. Mungkin dalam 4 harakat je, tak cukup 6 harakat. Jadi kena cukupkan 2 untuk ya, kemudian sin untuk 6 harakat untuk sin. Yasin. Okey, 2 dan 6 harakat. Okey, dan satu lagi, kadang-kadang lah ini kita kena ingatkan kalau kita terdengar orang-orang yang membaca surah Yasin ni, mungkin dia tak talaki, dia miming begitu saja ataupun ditiru-tiru begitu saja kan, mengajuk-ngajuk begitu saja. Kadang-kadang dia baca bukan sin tetapi dia sebut sim. Jadi mim. Yasin. Bukan dengan sim tetapi dengan sin, dengan nun, dia berakhir dengan nun. Sebab huruf ya alif kalau ditulis betul-betul ya alif, ya 2 harakat, sin huruf sin, kemudian ya titik 2 di bawah dan nun titik 1 di atas. Huruf sin.
Jadi kita panjangkan 6 harakat dan berakhir dengan huruf nun. Dengan huruf nun, bukan dengan huruf mim. Bukan dengan huruf mim. Okey, sekali lagi. Saya baca dulu, kemudian tuan-tuan dan puan-puan ulang dan kita akan terus sambung ayat yang kedua. Yasin. Okey, sama-sama. 1, 2, 3. Okey, cantik, alhamdulillah. Saya agak-agak lah tuan-tuan dan puan-puan boleh baca sendiri kan. Okey, kalau dalam terjemahan dalam mana-mana Al-Quran pun terjemahan dia tak ada tulis terjemahan, dia tulis Yasin saja, Y-A-A-S-I-I-N, Yasin terjemahan. Ataupun dalam kitab tafsir dia tulis Allahu a'lamu bimuradihi, Allah lah yang mengetahui apakah maksud yang dikehendaki di sebalik kalimah Yasin. Tetapi yang saya sebut tadi, pada pandangan sebagian ulama mengatakan Yasin itu ismun, satu nama min asma'in Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada nama-nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita banyak namanya. Dalam satu kitab yang bertajuk Kitab Dalailul Khairat, Dalailul Khairat, yang disusun oleh Imam Al-Jazuli, mengatakan nama Nabi kita ni ada 99 nama. Sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan yang kita sembah, mempunyai asmaul husna, nama-namanya yang elok, nama-nama yang indah, yang cantik, 99 nama kan. Nabi kita pun ada 99 nama. Muhammad, Ahmad, Mahmud, Hamid, Hashir, Muzammil, Muddathir. Itu semua nama-nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak saya pun tak ingatlah secara keseluruhannya. Dalam kitab Taurat disebut Ahmad, min ba'dismuhu Ahmad. Dalam surah Saf, Nabi kita dinamakan dengan Ahmad. Jadi sebab itulah anak saya yang sulung nama Ahmad. Nombor 2 namanya Muhammad. Ahmad bin Syahrul Nizam dan Muhammad bin Syahrul Nizam. Sebab kita nak ambil nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, so selesai ayat pertama. Zarina Kasmani, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Semoga Ustaz dan family juga sahabat-sahabat yang menonton sentiasa dirahmati Allah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas doa tu. Okey, so kita sedia pindah kepada ayat yang kedua. Baik, ayat yang kedua, tuan-tuan dan puan-puan lihat surah Yasin masing-masing. Okey, ayat yang kedua. Ada 2 kalimah saja. Saya akan teliti setiap ayat tu, saya akan teliti dari segi kalimah dia ataupun perkataan dia, supaya kita dapat baca betul-betul. Okey, ayat yang kedua. Boleh kita pindah pada ayat yang kedua. Wal Qur'anil Hakim. Wal Qur'anil Hakim. Okey, sebut sama-sama. Wal Qur'anil Hakim. Okey. Terjemahan dia, demi Al-Quran yang penuh hikmah. Demi Al-Quran yang penuh hikmah. Hakim maksudnya penuh hikmah. Baik, kalimah wal Qur'ani. Wal, waw baris atas, alif, hamzah wasal, lam mati. Wal matikan lam tu betul-betul. Kemudian qaf baris di hadapan, ra mati. Qur, wal qur, matikan ra betul-betul, hujung lidah tekan ke langit-langit hadapan. Wal qur, jangan getaran yang terlalu banyak. Wal qur, itu jadi getaran yang banyak. Wal qur, hamzah, alif, panjangkan 2 harakat, ma asli, kemudian nun baris bawah, ni, kemudian bertemu pula selepasnya alif, hamzah wasal di atasnya, lam mati. Wal Qur'anil, nil, matikan lam. Kemudian huruf ha baris atas, kaf baris bawah, ya huruf mad, dan mim baris bawah. Dan bila kita waqaf, bila kita berhenti, hakim, panjangkan 2 harakat sekurang-kurangnya, ataupun 4 ataupun 6 harakat, kerana ia adalah mad arid disukun. Detail tuan-tuan dan puan-puan. Saya baca satu kalimah kan. Kemudian insya-Allah sikit-sikit nanti saya akan masukkan hukum-hukum tajwid pelan-pelan, yang basic lah, yang asas. Okey, kita ulang ayat yang kedua.
wal Qur'anil Hakim. Okey, baca pelan-pelan. Wal Qur'anil Hakim. Sekali lagi. Wal Qur'anil Hakim. Hakim. Ha, huruf ha, tengah kerongkong. Jangan hakim, itu jadi ha pangkal kerongkong ataupun ha dada. Bezakan dua huruf tu. Wal Qur'anil Hakim. Okey, masya-Allah, tabarakallah. Okey. Okey, kita baca sekali lagi. Wal Qur'anil Hakim. Okey. Okey, selesai. Tu ayat yang kedua. Terjemahan dia tadi saya dah sebutkan, demi Al-Quran yang penuh hikmah. Ayat yang ketiga, kita sambung. Innaka laminal mursalin. Okey, sekejap. Puan Zarina Kasmani, Ustaz, kadang-kadang ada terdengar yang membaca wal Qur'anil Hakim, itu salah ke Ustaz? Wal Qur'anil, bukan wal Qur'anil Hakim. Okey, betul-betul hati-hati. Bukan wal Qur'anil Hakim, bukan wal Qur'an, salah. Wal Qur'a, tu panjang dua harakat. Wal Qur'anil Hakim. Okey. Terima kasih Puan Zarina Kasmani atas satu penjagaan lah. Dia nak mengingatkan kepada kita. Betul kadang-kadang ada orang baca wal Qur'anil Hakim, wal Qur'anil Hakim. Dia baca an, bukan an. Wal Qur'anil, wal Qur'a, alif, hamzah alif selepasnya. Dua harakat, panjangkan dua harakat. Okey, jangan baca wal Qur'anil Hakim, wal Qur'anil Hakim. Sebab itulah mad asli ataupun bacaan panjang dua harakat ni kena jelaskan betul-betul. Panjangkan dua harakat. Baik, itu ayat yang kedua. Okey, kita ulang balik ayat yang ketiga. Innaka laminal mursalin. Innaka laminal mursalin. Okey, pada ayat yang ketiga dia ada tiga kalimah. Innaka, satu kalimah. Lamina, satu kalimah. Al-mursalin, satu kalimah. Detail tuan-tuan dan puan. Sampai kalimah tu pun saya pecah. Okey, innaka. Cuba lihat kalimah innaka. Hamzah baris bawah, alif di atas dia. Kemudian nun bersabdu. Nun bersabdu hukumnya apa tuan-tuan dan puan-puan, para sahabat sekalian? Wajibul ghunnah. Wajib dengung. Mesti kena dengung. Innaka. Ini basic ni hukum yang sangat basic ni, sangat asas. Ingat, nun bersabdu dan mim bersabdu. Dua huruf ni, nun dan juga huruf mim, apabila ia bersabdu hendaklah didengungkan. Didengungkan. Innaka. Okey, dekat mana tempat dengung ni? Makhraj dengung adalah di rongga hidung. Di rongga hidung. Nun makhraj dia hujung lidah tekan ke langit-langit hadapan, bahagian atas. Nun hujung lidah tekan ke langit-langit hadapan. Tetapi bunyi dengung tu keluar daripada rongga hidung. Dan kadar ataupun tempoh dengung itu adalah dua harakat. Innaka. Jadi kena dengung kat situ. Jangan baca cepat. Innaka laminal mursalin. Saya cukup pantang kalau dengar orang baca surah Yasin macam tu. Innaka laminal mursalin. Walaupun dia ustaz, walaupun dia syekh, walaupun dia habib sekalipun, saya tak boleh terima kalau orang yang baca Quran dia tak jaga hukum-hukum dengung ni. Sebab ni sangat asas. Innaka. Okey. Kemudian laminal, lam baris atas, mim baris bawah.
kemudian nun perlu baris di atas, selepasnya ada kalimah al-mursalin, alif hamzah wasal di atasnya, lam tu mati, kemudian mim baris depan, ra mati, sebut mur, mur, hujung lidah tekan ke langit-langit hadapan, sin baris atas, lam baris bawah, kemudian ya huruf mad, nun baris atas, dan bila kita waqaf, kita matikan dia. Innaka laminal mursalin, innaka laminal mursalin. Okey, sama-sama tuan-tuan dan puan-puan baca. Okey, lagi sekali. Innaka laminal mursalin. Lagi. Innaka laminal mursalin. Okey, cantik. Alhamdulillah. Mursalin, lin. Okey, lin tu berakhir dengan huruf nun, hujung lidah tekan ke langit-langit atas di sebelah hadapan. Dengan mursalim. Dia akhir-akhir ayat ni ataupun akhir-akhir kalimah ni bila kita berhenti, terutamanya macam hukum ni lah, hukum mad arid disukun ni panjangkan, mesti kena panjangkan 2 harakat, 4 ataupun 6 harakat. Okey. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, tu ayat yang ketiga. Baik, boleh kita sambung lagi ayat yang keempat. Masa ada lagi, baru pukul 9.54 minit pagi. Kita akan berhenti pukul 10.05 insyaAllah, 10 minit lagi. Sebab tadi kita mula dalam pukul 9.05 minit kan, sejam je kita punya kelas ni, sikit-sikit je. Saya tak nak baca banyak-banyak, kita baca sikit-sikit. Okey, ayat yang keempat. Ala siratim mustaqim. Okey, tuan-tuan lihat pada ayat yang keempat. Ala, ain baris atas, lam baris atas, kemudian ada huruf alif, dipanggil alif maqsurah. Bentuk macam huruf ya, tak ada titik tapi ada alif kecil di atas dia, itu namanya alif maqsurah. Alif maqsurah. Alif ni dia ada dua jenis, satu alif mamdudah dan alif maqsurah. Alif mamdudah itulah huruf alif macam biasa, yang lurus tegak tu. Satu lagi alif maqsurah, yang macam dalam ayat yang ketiga, ayat yang keempat, itulah ala, lam, kemudian alif maqsurah yang ada alif kecil di atas dia tu. 2 harakat panjangkan, ala siratim mustaqim. Okey, siratim, sad baris bawah, si, ra baris atas, kemudian ada alif kecil, panjangkan 2 harakat, dia adalah mad asli. Ta baris 2 di bawah, tim, bertemu dengan huruf mim, jadi hukumnya idgham ma'al ghunnah, idgham ma'al ghunnah. Siratim, dan di situ kena ada dengung 2 harakat, tanwin baris 2 di bawah bertemu mim, hukumnya idgham ma'al ghunnah. Okey, hukum tajuk yang saya sebut ni tuan-tuan dengar je lah. Kalau yang dah tahu tak apalah, tapi kalau yang tak tahu lagi ataupun tak biasa lagi, just dengar je, tak apa. Nanti kita cerita secara detail, secara khas berkenaan dengan hukum tajuk ni. Saya sebut hukum-hukum tu supaya tuan-tuan dan puan-puan sekurang-kurangnya tahu nama dia, kemudian tahu cara nak baca dia. Okey, siratim, tim. Okey, rapatkan bibir mulut bila kita sebut siratim, dengung 2 harakat. Kemudian mustaqim, mim baris depan, sin mati, mus, ta baris atas, ta, kemudian qaf baris bawah, huruf ya, selepasnya huruf mad, kemudian mim baris 2 di bawah, dan bila kita waqaf kita matikan dia. Mustaqim, qim. Okey, ala siratim mustaqim. Baca sekali lagi. Ala siratim mustaqim. Sama-sama. Lagi sekali. Ala siratim mustaqim. Baik. Ayat yang keempat.
Okey, sorry, tadi ayat yang ketiga saya lupa nak baca terjemahan dia. Okey, kita baca terjemahan dia sikit. Ayat yang ketiga dan ayat keempat, kita bacakan kedua-dua terjemahan dia. Innaka laminal mursalin, sesungguhnya engkau wahai Muhammad adalah seorang rasul dari rasul-rasul yang telah diutus. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seorang rasul daripada rasul-rasul yang telah diutuskan. Ala siratim mustaqim, yang tetap di atas jalan yang lurus, yakni agama Islam. Siratim mustaqim, itulah agama yang lurus, itulah agama Islam. Sirat artinya jalan, atas makna jalan, tetapi diterjemah dengan agama Islam, agama yang lurus, agama yang lurus. Ala siratim mustaqim. Sekali lagi. Ala siratim mustaqim. Baik, cantik. Okey, selesai ayat pertama, ayat kedua, ayat ketiga dan juga ayat yang keempat. Baik, kita tambah satu lagi ayat yang kelima. Tanzilal azizir rahim. Okey, baca. Baik, ayat yang kelima terjemahan. Kita baca terjemahan dulu. Saya takut saya terlupa nak baca terjemahan. Tanzilal azizir rahim. Al-Quran itu diturunkan oleh Allah yang Maha Kuasa lagi Maha Mengasihani. Al-Quran, yang Allah Ta'ala sebut tadi, wal Quranil Hakim, demi Al-Quran yang penuh hikmah. Tanzilal azizir rahim, yang mana Al-Quran itulah diturunkan oleh Allah, Tuhan yang Maha berkuasa, Tuhan yang Maha Mengasihani, Aziz dan juga Ar-Rahim. Tanzilal azizir rahim. Okey, tanzila. Lihat kalimah tanzila. Ta bagi atas, kemudian nun mati. Dan tidak ada apa-apa tanda di atas dia. Okey, jadi kalau dalam hukum tajwid, ini dinamakan hukum ikhfa hakiki. Ikhfa hakiki. Itu nama hukum lah. Bahasan dia, saya tak nak sebut kat sini. Tu nanti kita cerita kemudian. Tapi cara lafaz dia, sebut dengan hujung lidah jangan ditekankan ke langit-langit hadapan. Kita sebut tanzila. Jadi huruf nun yang mati itu diikhfakan, disembunyikan, yakni dengan makna hujung lidah jangan disentuh ke langit-langit hadapan, dan dia cenderung nak pergi kepada huruf zai, yang mana huruf zai hujung lidah tekan ke gusi gigi gunting sebelah bawah. Tanzila, tanzila, dengung dua harakat, ikhfa hakiki nama hukumnya. Kemudian zai baris bawah, huruf ya selepasnya huruf mad zi, panjangkan dua harakat. Kemudian lam baris di atas, tanzilal. Kemudian bertemu pula dengan kalimah al-aziz, alif hamzah wasal, lam mati di atasnya, lal. Kemudian ain baris atas, a, zai baris bawah, zi. Kemudian ada huruf ya, huruf mad, zi. Kemudian zai pula berbaris di bawah, azizi. Kemudian bersambung pula dengan kalimah ar-rahim, alif hamzah wasal. Begitu juga di atas, selepasnya ada huruf lam dan ra bersabdu. Alif lam ra bersabdu di atas ra. Dan ra baris bawah, baris atas, ha baris bawah, ya huruf mad selepasnya, mim baris bawah. Rahim. Tanzilal azizir rahim. Al-Quran ini diturunkan oleh Allah, Tuhan yang aziz, Tuhan yang maha perkasa, Tuhan yang maha hebat, Tuhan yang maha mulia, lagi Tuhan yang maha mengasihani. Tanzilal azizir rahim. Baik, itu ayat yang kelima. Okay, boleh tuan-tuan dan puan-puan? Tak maaf lah, saya baca detail sikit. Kita tak nak mengaji Quran yang biasa-biasa macam tu je, tidak. Tetapi setiap kalimah tu saya akan bacakan huruf-huruf dia, baris-baris dia, kemudian hukum-hukum tajwid yang ada di dalamnya, supaya apa? Supaya kita boleh
membaca dengan betul, dengan tepat. Mungkin agak lambat, tetapi biar kita lambat tapi asalkan selamat, daripada cepat tetapi berterabur habis ataupun banyak silap, banyak salah. Kita tak nak macam tu. Sebab prinsip saya, biar kita baca sikit-sikit tetapi agak detail sedikit, ataupun mendalam sedikit. Yang penting juga kita akan dapat banyak ilmu dalam setiap perkongsian kita. Okey, so sampai ayat kelima dulu. Kita ambil 5 ayat je lah dulu. Dalam buku surat 440, kalau ikut dalam Al-Quran ada 12 ayat, tapi hari ni kita baru sempat ambil 5 ayat dahulu. Okey, kita nak habis masa dah sebenarnya. Kita akan berhenti dalam beberapa minit lagi, sebab slot saya ni kita ambil sejam je, tuan-tuan dan puan-puan. Kita tak nak lama-lama, sebab saya yakin tuan-tuan dan puan-puan pun mungkin ada banyak lagi urusan selepas ni, nak keluar dan sebagainya. Jadi kita akan baca sikit-sikit, sikit-sikit, lama-lama jadi bukit. Okey, sebelum kita berhenti dan kita akhiri siaran kita ataupun online kita, saya nak ulang balik daripada awal ayat pertama hingga ayat yang ke-5. Okey, tuan-tuan dan puan-puan boleh ikut perlahan-lahan. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Sallallahu alaihi wasallam. Yasin. Wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim tanzilal azizir rahim. Sadaqallahul azim. Baik, alhamdulillah. Okey, habislah ataupun tamatlah ayat pertama hingga ayat yang kelima yang sempat kita talaki pada pagi ini. Slow and steady, sikit-sikit, lama-lama jadi bukit. Biar kita baca sikit, tetapi agak detail ataupun agak mendalam sedikit. Tapi mendalam tu bukanlah maksudnya saya bahaskan orang kata ilmu yang tinggi-tinggi, tak. Semuanya ilmu yang basic, ilmu yang asas yang kita kena tahu. Dalam membaca Al-Quran ni kena baca dengan betul. Tak ada maknanya baca cepat-cepat kelang kabut, tetapi tidak mengamati hukum-hukum tajwid, sebutan huruf, kalimah dan sebagainya. Okey, baik, alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan, saya janji pukul 10.05 kita berhenti, ni pun dah pukul 10.05. Jadi itulah untuk hari ini, hari yang pertama ataupun siri 1 bacaan talaqi surah Yasin kita. Saya yakin tuan-tuan dan puan-puan dapat banyak perkongsian. Itu yang sekadar saya tahu, tuan-tuan dan puan-puan, dan sebenarnya banyak lagi yang saya tak tahu. Apa yang saya talaki daripada guru saya, itulah yang saya kongsikan. Dan insyaAllah besok kita akan sambung lagi ayat yang ke-6, ayat yang ke-7, ke-8 dan seterusnya. Doakan semoga kita diberikan istiqamah, semangat untuk terus bertalaki surah Yasin ini, dan moga-moga ianya bermanfaat untuk kita. Baik, dan kalau ada sebarang pertanyaan, persoalan, tuan-tuan dan puan-puan boleh PM saya ataupun telefon saya ataupun WhatsApp saya. InsyaAllah kalau ada kemampuan untuk saya menjawab, saya akan menjawab. Dan saya mohon maaf kalau ada kekurangan dan kelemahan. Okey, sedikit 1 minit. Di penghujung ni, di tangan saya ni ada sebuah buku di sebalik 114 surah. Di sebalik 114 nama-nama surah. Di tangan saya ni ada sebuah buku di sebalik 114 nama-nama surah. 114 nama-nama surah. Baik, sebenarnya buku ni dikarang ataupun disusun oleh seorang ustazah namanya Bushra binti Talib. Minta maaf dia tak ada kena-mengena dengan saya, kebetulan nama ayah dia sama dengan nama ayah saya, itulah Talib juga. Ustazah Bushra binti Talib. Mungkin ada sebagian yang dah pernah jumpa buku ni atau yang pernah lihat buku ni. Okey, buku ni sebenarnya bagus di sebalik 114 nama-nama surah di dalam Al-Quran lah. Jadi menceritakan tentang apakah rahsia di sebalik nama-nama surah di dalam Al-Quran yang mengandungi 114 surah tu. Okey, buku ni telah dimuatkan kata pengantar oleh Mufti Wilayah Persekutuan, mantan Mufti Wilayah, dan sekarang ni Menteri Agama di Jabatan Perdana Menteri, Sahibus Samahah Datuk Seri Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri.
Kalau siapa-siapa nak dapatkan buku ni, nanti boleh PM Ustazah Nur Hasimah kat bawah tu. Ustazah Nur Hasimah Ahmad Sabri, pengurus Quran Support Center. Buku ni harga dia RM50, harga RM50, dengan kos pos RM10. Jadi 60 lah. Siapa-siapa nak dapatkan buku ni boleh WhatsApp ataupun boleh PM Ustazah Nur Hasimah Ahmad Sabri di bawah tu, yang dia dah pin dekat bawah tu, Nur Hasimah Ahmad Sabri. Baik, buku ni bagus sebab apa? Sebab dia cerita tentang nama-nama surah di dalam Al-Quran. Apa nama surah Yasin, apa rahsia dia, ataupun apakah manfaat dia, fadilat dan kelebihannya. Dan dari segi isinya bagus juga sebab ditulis dengan tulisan yang besar-besar. Sebab dia mesra untuk warga mas, terutamanya lah orang-orang yang warga mas, yang mungkin mata dah tak berapa nampak, jadi boleh lihat dengan jelas, sebab tulisannya besar-besar, saiznya pun besar. Okay, jadi siapa-siapa yang nak dapatkan buku ni, nanti boleh PM Ustazah Nur Hasimah Ahmad Sabri dekat bawah tu. Okay, insyaAllah panjang umur, kita jumpa pada pagi besok. Dan sebelum kita akhiri, marilah kita tutup dengan doa bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wassahbihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. Baik, itu saja untuk hari ini. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan Jailani Muhammad, saya nak buku ni. Dan jiran Ustaz. Ya, saya tahu Tuan Haji Jailani jiran saya, selorong kita. Okey, nanti WhatsApp saya insya-Allah Tuan Haji. Okey, insya-Allah kita jumpa lagi malam ni pukul 9 malam. Kita akan sama-sama membaca Ratib Al-Haddad. Insya-Allah kita jumpa pagi besok.